So baca Quran kan. Tapi dia jemput buat pengisian kuliah khas. Kita buatlah kuliah khas insya-Allah. Jadi tajuk ni pilih pada malam ni tajuk yang comel sikitlah. Tajuk yang gurun sikitlah. Kita cerita pasal kematian ataupun mati. Kita cerita pasal mati ni dia berdasarkan banyak ayat Al-Quran yang menceritakan tentang mati. Mati banyak ayat Al-Quran lah. Antara ayat Al-Quran yang paling popular yang selalu dibaca ialah kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nyawa itu, setiap jiwa itu pasti akan menemui kematian. Dalam ayat Al-Quran yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila telah sampai ajal, maka tidak boleh dia tangguh walau sedetik, wala yastaqdimun, dan tidak pula dia boleh bercopekkan. Ayat Al-Quran tu dia mula dengan apabila sampai ajal ni la yastakhiru, tak boleh tangguh. Biasa mestilah awal dulu kan, awal dulu baru akhir. Ayat Al-Quran ni dia mula dulu la yastakhiru, tak boleh tangguh, wala yastaqdimun, tak boleh nak copek kan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tahu ramai manusia ni bila dia sampai pada dia ajal, sampai kepada dia kematian, ramai yang minta nak tangguh daripada ramai yang nak minta nak copek mati. Allah tahu ramai orang bila nak sampai mati dia minta untuk tangguh, ya Allah, amal banyak masih tak banyak ni, tak cukup lagi amal. Sebab ayat Al-Quran tu la yastakhiru, tak boleh tangguh. Kamu minta macam mana pun tak boleh tangguh. Kata Imam Al-Qurtubi, jadi perbincangan kita ni kita ambil daripada kitab At-Tadhkirah oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. At-Tadhkirah bi ahwalil mauta wa umurul akhirah, peringatan tentang kehidupan kematian, hal ehwal kematian dan hari akhirat. Kata Imam Al-Qurtubi, dia kata ada perkara yang lebih dahsyat daripada kematian. Ramai orang kata mati tu, siapa yang nak mati kan? Takut mati. Aisyah pun kata kepada Nabi, takut mati. Salah ke takut mati ni? Salah kau takut mati? Kata Nabi SAW, tak salah takut mati tu. Tapi jangan makna takut kepada kematian tu tak adalah merupakan satu kesalahan. Sebab takut sakit, takut sakarat, apatah lagi takut menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Tak salah takut. Dia yang tak boleh tak nak mati, tak nak mati langsung. Sebab orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia hidup untuk mati. Dia bukan hidup untuk hidup selama-lamanya. Macam orang Yahudi kan, dia kalau berperang dengan orang Palestin tu, tengok dia punya senjata dia buat ada senjata yang topi tembok, dia letak senjata tu ke belakang untuk lindung diri dia kan. Orang Palestin, saudara-saudara kita ni baling batu, dia takut baling batu dia pun jauh lah tu, tak ada efek apa-apa, dia takut. Sebab dia berperang dan berjuang untuk hidup. Dia berperang, dia berjuang untuk hidup. Kita yang orang yang beriman, kita berjuang dan berjihad untuk syahid. Berebut nak syahid. Sebab orang syahid ni di hari akhirat besok, bila Allah tanya dia, orang soleh, orang yang soleh mati dalam keadaan yang soleh, amal dia banyak, amal soleh, dia mati dalam keadaan amal yang soleh. Allah tanya dia, Allah tanya, kalau aku hidupkan kau balik ni, kau nak hidup balik tak? Orang yang beramal soleh dah masuk syurga ni, orang yang beramal soleh ni dia kata, tak nak lah ya Allah, tak nak lah, cukup lah tu. Dia dah masuk syurga ni, cukup lah tu, tak nak hidup balik lah.
kan? Tapi kalau ditanya kepada orang yang syahid, para syuhada, offer kat dia, tawar kat dia, nak hidup balik tak? Orang syahid ni dia kata, ya Allah, kau hidupkanlah aku balik supaya aku boleh berjuang dan berjihad, dan aku boleh mati syahid untuk kali yang kedua. Itu orang yang syahid. Orang syahid ni maqam dia minasyuhada wassalihin, daripada golongan para nabi dan rasul, sama golongan wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi sahabat-sahabat yang akan bersama dalam satu syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lagi dahsyat daripada kematian itu sendiri. Dia kematian ni macam-macam jenis kan. Dalam hadis-hadis yang banyak disebut oleh Imam Al-Qurtubi, ada tanda kematian orang yang soleh, ada tanda-tanda kematian yang su'ul khatimah. Ada tanda-tanda kematian tu yang tunjuk. Tapi tugas kita sebagai manusia bukan kita nak cari Joni mati soleh ke tak. Dia ni mati tak soleh ni, bukan macam tu. Sebab banyak dalam hadis yang lain disebut bahawa kematian itu sendiri adalah suatu sakaratul maut, itu sendiri adalah satu kafarah kepada orang yang beriman. Orang mukmin, kematian itu, kesakitan sakaratul maut itu adalah suatu kafarah terhadap dosa-dosa dia, bergantung kepada amal masing-masing. Maknanya kalau amal dia tu banyak, hidup dia kan, hidup dia tu amal dia banyak, dia kurang lakukan dosa, sakarat dia tu kuranglah sakit, kurang sakit. Tapi kalau dosa dia tu banyak kan, banyaklah dia buat salah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah dengan orang, kau nak minta maaf dengan orang dulu kan. Tapi banyak dia buat salah dengan Allah Subhanahu wa taala, dia ghaflah, dia lalai pada Allah, maka sakarat dia tu sakitlah untuk kafarah dosa-dosa dia. Itu kena ingat. Itu sebab bila tengok orang mati, orang kematian dengan keadaan yang pelbagai itu, kita husnuzon, kita sangka baik bahawa dia mati itu dalam keadaan Allah sedang membersihkan dosa-dosa dia, supaya dia boleh menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sejahtera. Dia bersih daripada dosa-dosa. Insya-Allah semua masuk syurga. Amin kan? Jadi nanti Imam Qurtubi tak masuk lagi ni kan. Apa ustaz ni, apa yang lagi dahsyat pada kematian? Yang lagi dahsyat daripada kematian, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, ialah lalai dalam mengingati kematian. Itu lagi dahsyat pada kematian. Ialah orang yang dia lalai ingat mati. Dia hidup tak ingat mati langsung. Itu sebab dalam Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, semasa zaman pemerintahan dia kan, dia panggil ulama-ulama semasa zaman pemerintahannya. Dia kumpulkan para ulama ni duduk bersama dalam jilsah, satu majlis. Majlis tu khusus untuk mengingati kematian, khusus untuk ingat mati. Umar bin Abdul Aziz ni 2 tahun dia pemerintahannya, tapi pemerintahan yang sangat mengesankan, diingati, legend Umar bin Abdul Aziz ni. Jadi dia ada satu sesi untuk panggil para ulama, pembesar-pembesar pada zaman dia, khusus untuk ingat mati, cerita mati. Sebab kematian itu adalah sesuatu yang nanti kita bincang hadis-hadis yang berkaitan dengan kematian. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Law annal bahaima ta'lamu minal maut ma ta'lamun ma akalta minha samina." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya haiwan, binatang ni dia tahu tentang hakikat kematian. Datang-datang ni Allah beritahu dia tentang dahsyatnya sebuah kematian, macam mana kita kan, nescaya kamu tidak akan makan lemaknya. Binatang ni kalau dia tahu tentang mati, dia tak ada lemak, maksud dia tak selera nak makan. Punya dahsyatnya sebuah kematian tu sampai dia tak ada selera nak makan. Itu gambaran sebuah kematian.
Dan kematian, kata Imam Al-Qurtubi, dia menjadi pelajaran, at-tadhkirah, bagi orang-orang yang berfikir. Itu tentang kematian, ya. Itu sebab dalam hadis-hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat, ya'ni al-maut." Dalam satu hadis riwayat Abu Hurairah, kata Nabi SAW, perbanyakkanlah kita mengingati suatu kematian. Kita banyakkan mengingati sesuatu yang dapat merenggut ataupun hadim, menghancurkan kenikmatan, kelazatan. Apa dia? Ya'ni al-maut, iaitu kematian. Lazat ni maknanya dapat nikmat. Kalau kita dapat nikmat, ingat mati. Itu maksudnya. Dapat duit banyak, dapat rezeki yang melimpah luar, ingat mati. Boli kereta besar, tak apalah boli kereta besar, tak ada salah. Boli kereta besar, ada kemampuan nak boli, nak elak cukai dan sebagainya kan. Ada orang gaji juta-juta di boli kereta besar-besar banyak. Boli. Tapi bila boli, ingat mati. Boli rumah besar-besar, boli rumah yang cantik, dapat boli rumah yang cantik, tak apa, ingat mati. Ingat mati. Bila dapat duit banyak, ada ke tangan tu duit banyak, ingat mati. Agak-agak bila ingat mati tu apa buat ke bila duit tu? Mestilah ada separuh kita sedekah. Kita tahu yang duit banyak kat tangan ni semua bukan untuk kita besok. Kita mati rumah besar-besar tu besok untuk anak, orang yang waris yang dapat. Kereta besar-besar yang melambat-lambat kita beli tu besok, ingat mati. Besok tak boleh bawa masuk kubur, anak yang dapat. Duit yang melambat-lambat masuk dalam bank simpan banyak-banyak tu, tak diinvest untuk buat madrasah, tak diinvest untuk buat masjid, tak buat untuk akaf sebagainya. Kita ingat besok kita mati. Dia la yastakhiru, tak tangguh. Maka bila ingat mati, copek-copek kita beramal. Kita tak ada rasa bahawa melokek benda tu ke hati. Nampak? Itu kata Nabi SAW. Dalam hadis yang lain juga dengan lafaz yang lain, Nabi SAW bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Qulna ya Rasulullah, wa ma hadimul ladzat? Qala al-maut. Nabi SAW perbanyakkan ingat penghapus kelazatan ataupun kenikmatan dunia. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu penghapus kenikmatan dunia?" Kata Nabi SAW, "Al-maut," iaitulah kematian. Dalam hadis-hadis yang lain, Nabi SAW dalam satu hadis yang panjang, Nabi menceritakan tentang dua jenis kematian. Disebut tentang al-mustarah wal mustarahu minhu. Ada dua jenis kematian. Satu al-mustarah, orang yang rehat, wal mustarahu minhu, dan orang yang rehat daripadanya. Al-mustarah ni maksudnya ialah dia ni rehat, dia mati dan direhatkan, dan orang lain semua merindui amal kebaikan yang dia tinggalkan. Itu mustarah. Ini hadis sahih. Dia mati, dia jadi istilah yang mustarah. Dia ni mati, orang teringat dia. Oh, dia ni azan, sodap azan ni. Dah tak ada azan dia dah. Contoh azan dia tak ada dah. Dia ni lah yang selalu tarahim dulu pagi, ingat kojut orang subuh, bangun kiam. Tak ada dah. Suruh dah tak ada dah. Contoh Ataupun dia ni selalu bersih masjid. Kalau bersih masjid tu dia tak ada, dia bukan siap pun. Betul kan? Macam ada seorang perempuan kulit hitam zaman Nabi SAW. Lalu zaman Nabi dia selalu bersihkan masjid Nabi. Kulit hitam, bersih masjid Nabi, bersih masjid Nabi. Satu hari Nabi tengok dia tak ada dah. Tengok tak ada dah. Nabi tanya, "Mana si fulanah binti fulanah?" Nabi kata, "Mana perempuan ni?" Para sahabat Nabi SAW kata, "Dia tak ada dah meninggal dalam tadi." Nabi kata, "Kenapa kau tak bagi tahu aku? Kenapa tak bagi tahu aku?" Maka
Nabi kata, tunjukkan aku di mana kubur. Maka Nabi SAW pergi dekat kubur perempuan ni tadi, Nabi solat. Kata Nabi SAW, kubur itu gelap, tetapi setelah aku solat di kuburnya, maka kuburnya menjadi terang. Satu hadis Nabi SAW. Maksudnya Nabi nampak yang bersih masjid tu, Nabi nampak. Siap. Dia bukan siap perempuan ni, dia sukarelawan. Sebab sahabat kata, kenapa nak perlu beritahu Nabi? Nabi tanya kan, kenapa tak beritahu aku? Sahabat kata, apa perlu perempuan ni nak diberitahu kepada Nabi? Dia siapa? Macam itulah. Dia bukan min kibari sahabat. Dia bukan daripada sahabat-sahabat Nabi yang besar. Siapa dia? Tapi Nabi tetap pandang. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi lalu dekat sekumpulan pemuda syabab, sahabat-sahabat Nabi ini datang. Dia ketawa kuat, berdokah-dokah ketawa. Ha, kuat lah ketawa. Ketika Nabi SAW lalu, Nabi kata apa? Nabi bersabda dalam satu hadis yang sahih, Nabi kata, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira," atau kama qala. Kalau kau tahu apa yang aku tahu, nescaya kau ni golak kau sedikit, menangis kau banyak. Kata Nabi SAW. Itu relate balik dengan makna al-maut. Kalau kau ingatlah mati tadi, saya kau golak tu sikit. Kalau kau ingat azabnya hari akhirat, pengadilan Allah di hari akhirat, kau golak sikit. Tapi menangis kau banyak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Sebab menangis ni dia masuk bangun qiyamul lail tu kan. Suatu hari Imam Hasan Al-Basri dia bangun. Ni selang-solang cerita lain lagi. Imam Hasan Al-Basri dia bangun qiyamul lail. Pasal dia bangun qiyamul lail tu, dia duduk togak aja, duduk. Jadi orang lain pun tengok pelakuan Imam Al-Basri ni. Ialah kalau tokoh-tokoh ni orang selalu pandang pelakuan dia kan. Jadi baik itu imam-imam, tok-tok imam, ustaz-ustaz. Ya, kalau imam-imam, ustaz-ustaz ni solat, orang selalu pandang, apa ustaz tu buat, apa ustaz tu zikir. Itulah Imam Hasan Al-Basri ni, dia buat amal tu, bangun qiyam tu, orang pandang, apa dia buat. Dia tak buat apa, dia duduk togai, dia duduk. Bila dia duduk togai, datanglah sahabat lain datang, "Wahai imam," dia kata, "apa yang kau lakukan?" Kata Imam Hasan Al-Basri, dia kata, "Aku duduk. Kau tak buat apa-apa, aku tak melakukan apa-apa. Kerana apa? Kerana aku hari ini nak didik nafsu aku. Kerana di saat ini nafsu aku nak tidur, dan aku tak bagi dia tidur, aku bangun." Kata Imam Al-Ghazali, waktu qiyamul lail ni tidak semestinya kita beramal ibadah dalam bentuk amal ibadah yang ordinary, yang biasa kita buat. Contoh bangun semayang, zikir, itu buatlah. Tapi kalau ada satu session yang disebut sebagai muhasabah, mana duduk masuk bangun pagi qiyam tu kan, duduk pandang siadah dah semayang, dah zikir, baca Quran sikit kan, duduk tu renung balik dosa-dosa lepas. Apa yang dosa dah buat lepas, dosa ke anak, dosa ke isteri, dosa ke suami, dosa ke kawan-kawan, dosa zaman muda dulu kan. Yang mungkin zaman muda lu buka aurat, tak jaga aurat dengan baik kan. Sampai menangis. Itu sebahagian daripada amal ibadah semasa qiyamul lail, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Okey. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, wal 'ajizu man atba'a nafsuhu hawaha wa tamanna 'ala Allah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis. Al-kayyis ini maksudnya orang yang bijak. Orang yang beruntung. Ialah siapa yang mengawal ataupun sentiasa dana. Dana ni kira, hitung nafsahu, diri dia, jiwa dia. Maksudnya dia muhasabah. Lima wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal dengan amalan selepas kematian. Dia mati ini, dia makhluk Allah. Mati itu makhluk. Sebab Allah sebut dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua,
Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah SWT mencipta kematian. Maut, mati itu sendiri adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana malaikat maut adalah makhluk Allah dan kita adalah makhluk. Al-'asr, al-'asr, waktu ataupun masa itu makhluk. Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sumpah dengan makhluk. Wal 'asr, wal 'asr atau wadduha. Bila Allah bersumpah dengan makhluk, itu maksudnya ada sesuatu yang sangat penting pada makhluk itu. Wal 'asr, demi masa. Allah sumpah dengan masa itu. Innal insa, sesungguhnya manusia rugi. Kalau jumpa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku berada di tangannya. Itu pun hadis-hadis yang penting. Nabi beri penekanan pada hadis-hadis itu. Samalah macam ayat Al-Quran, kalau jumpa Allah bersumpah dengan makhluk, itu maksud makhluk itu sangat penting. Ada priority Allah nak sebut. Wattini wazaitun, kan? Buah-buah yang Allah sumpah ada sebab. Okey. Jadi dia beramal selepas kematian. Dalam ayat tadi cerita-cerita COVID ni kan, cerita penyakit ni, SOP itu kau nak ikut, tak kau nak ikut. Tapi akidah dia, tauhid dia, mati itu makhluk. Allah cipta mati. Akidah dia, Allah yang menetapkan ajal. Yang lain tu jadi sebab. COVID, dia sebab. Tapi akidah dia, Allah, dia adalah makhluk Allah. Ia adalah terjadi dengan izin Allah. Walaupun tanpa sebab, dia boleh jadi. Kalau Allah nak matikan seseorang tanpa sebab, boleh. Masuk ke hospital terpaksa tulis apa sebab mati. Cari bedah siasat, tak jumpa. Semua elok, akhirnya terpaksa create juga. Ni kawan-kawan itu terpaksa create juga satu sebab mati. Allah SWT boleh jadikan kematian tanpa sebab. Itu akidah kita lah, kan? Tapi Allah SWT tetap jadikan sebab. Sebab malaikatul maut, dia datang kepada Allah, dia kata, ya Allah, dia kata, kau telah jadikan aku ini sebagai pencabut nyawa manusia. Dia telah, Allah pilih dia di antara semua malaikat. Allah pilih malaikat maut dicabut nyawa makhluk. Nyawa makhluk. Dia kata, orang akan benci aku dan orang akan menyalahkan aku. Yang orang tak suka malaikat maut ni. Sebab dalam banyak riwayat-riwayat mengatakan malaikat-malaikat semua takut dengan malaikat maut. Kita patah lagi sebut malaikat maut, orang takut kan. Israel kali macam tu nada kan. Siapa tu comel dia kan. Malaikat maut kata, ya Allah, aku ni nanti orang takut, orang benci dengan aku, sebab aku akan cabut nyawa orang. Maka Allah SWT kata, aku akan ciptakan sebab-sebab kematian itu, supaya orang tidak akan menyalahkan engkau. Maksudnya macam tu kan. Allah cipta sebab-sebab ni supaya tak adalah kono 100% kat malaikat maut. Jadi ada sebablah kematian itu, sebab penyakit sekian. Tapi hakikatnya semua adalah kehendak Allah, iradah daripada Allah dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tadi, wa amila lima ba'dal maut, dalam hadis ini, dan beramal dengan sesuatu yang selepas kematian. Kalau dalam ayat Al-Quran tadi, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah cipta mati dan hidup. Dalam tafsir, Imam Al-Qurtubi sebut juga, Ibn Kathir sebut, Hamka sebut dalam tafsir Azhar. Dia kata, kenapa Allah SWT menggunakan alladzi khalaqal mauta wal hayata? Allah cipta mati dulu kemudian baru hidup. Sepatutnya khalaqal hayata wal mauta, cipta hidup dulu baru mati. Tapi kenapa dalam ayat kedua dalam surah Al-Mulk Allah kata cipta mati kemudian Allah cipta hidup?
Kata ulama-ulama tafsir, itu nak menunjukkan tentang prioriti, kepentingan kehidupan selepas mati. Selepas mati ada satu kehidupan yang ternyata lebih abadi, lebih nyata. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang hidup ni bila datang malaikat maut jumpa dia, dia macam tersedar daripada mimpi yang panjang. Tuan-tuan pernah tak mimpi? Mimpi itu jelas, rasa macam botol mimpi itu. Tiba-tiba terjaga mimpi. Sedar mimpi kan? Macam itulah kata Imam Ghazali. Orang yang dirontap nyawa ni, start masuk sakarat tu, bila datang malaikat maut, nampak malaikat maut ke depan, dia dah diangkat hijab. Bila dia angkat hijab, dia macam tersedar daripada leno yang panjang. Masa dia dah ngadap malaikatul maut tu, ketika dia dah ngadap tu, dia dah tak sedar dah sekeliling. Dia dah tak sedar sekeliling. Sebelum datang malaikat maut, syaitan akan datang menyerupai orang yang dia sayang, kan? Akan mengajak dia kepada agama Nasrani, mengajak dia kepada agama Yahudi. Dan ketika itu tidak ada siapa yang boleh membantu kita melainkan akidah, iman dan ilmu amal kita. Takut kan? Tu elok tu cerita-cerita tu. Jadi kita pun jadi takut. Untuk diri saya kata kan. Jadi bila kita takut pun kita pun banyak beramal, kan? Yang seterusnya, wal ajizu man atba'a nafsuhu hawaha. Dan orang yang lemah, bukan orang yang lemah fizikal dia, tak. Bukan orang yang lemah dia punya tubuh badan, bukan. Tapi kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Tirmizi ni, orang yang lemah ni ialah orang yang ikut hawa nafsu dia. Dia ikut hawa nafsu dia dan selalu berangan-angan. Dia selalu berangan-angan. Itu adalah orang yang lemah. Jadi tujuan-tujuan kita buat sesi malam ni, itulah tujuannya. Kita ingat mati supaya kita jadi orang yang al-kayyisu, orang yang bijak sana. Okey, kemudian dalam hadis yang lain riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikral maut." Perbanyakkanlah ingat mati. Ingat mati. Kan? Fa innahu yamhasuz dzunub wa yuzhidu fid dunya. Atau kama qala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyakkanlah ingat mati, kerana mati tadi, mengingati mati itu dapat menghapuskan dosa, membersihkan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita wayuzhidu fid dunya, dan menjadikan kita zuhud daripada dunia ni. Zuhud ni kayak hati, kata Imam Ghazali, bukan dokek pakaian. Bukan dokek pakaian. Zuhud tu dokek hati. Nak kena orang yang zuhud ni dokek hati dia. Ada duit dia sedekah, ada kesempatan untuk membantu orang lain dia tolong, ringan tangan. Itu contoh-contoh orang yang zuhud. Dunia ni tak ada apa pun ke hati dia. Langgar kereta tu kan, biarlah deh, nanti boleh repair. Itu contoh-contoh orang yang zuhud. Kehilangan bondo-bondo dunia, kan? Itu tanda-tanda orang yang zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kata Allah dalam Al-Quran, kamu tidak akan selama-lama, lan tanalu. Bila lan ni maksudnya selama-lama. Lan tanalu, kamu tidak akan dapat capai maksud albir, kebajikan yang sebenar. Maknanya kita ni buat amal kebajikan banyak kita buat. Tapi nak capai maksud kebajikan yang sebenar, kata Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu, sehingga kamu menginfakkan mimma tuhibbun, sesuatu yang kamu sayang, yang paling disayangi. Masya-Allah. Ini bila infak-infak ni, ingat zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar datang kepada Nabi, dia datang pada Nabi. Dia kata, bila Nabi kata infakkanlah di jalan Allah, kata Nabi, infak di jalan Allah.
Anak Umar datang pada Nabi dengan harapan dia boleh kali ini potong Sayyidina Abu Bakar. Dia selalu Sayyidina Abu Bakar ni sama, kedepan dialah nombor satu. Kali ni Sayyidina Umar kata, kali ni insyaAllah dapat potong Sayyidina Abu Bakar. Dia kata itulah kan. Datang pada Nabi kata, wahai Rasulullah, aku menginfakkan separuh daripada hartaku ke jalan Allah. Kata Nabi, apa yang tinggal untukmu? Kata Abu Bakar, separuh daripada hartaku untuk isteri dan anak-anak dan keluarga. Dan kemudian datanglah Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah tanya kepada Abu Bakar, apa yang kau infakkan wahai Abu Bakar? Aku infakkan seluruh hartaku. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Infak semua harta. Apa yang tinggal untukmu? Allah wa Rasuluh. Yang tinggal untuk aku hanya Allah dan Rasulnya. Geleng Sayyidina Umar Al-Khattab, tak dapat potong juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi nak capai kebajikan yang sebenar, apa yang paling sayang? Infak. Masya Allah. Apa yang paling melekakan? Infak. Masya Allah. Itulah kebajikan yang sebenar. Tapi kalau orang betul-betul dia cintakan Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia selalu ingat mati dia akan mencapai maksud kebajikan yang sebenar itu. Baik, nak sentuh sikit lagi. Dia sampai isyak kan, PKP ni sampai isyak kan. Kata para ulama berkata, salah satu cara untuk mengubati hati, dia kata ada 4 cara mengubati hati, kata Imam Al-Qurtubi. Kan kita sebut, kata Al-Quran sebut qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya berjayalah orang yang membersihkan jiwa dia. Salah satu cara membersihkan jiwa ni ingat matilah. Tapi kata Imam Al-Qurtubi ada 4 cara. Dia kata cara yang pertama ialah membuang semua penyakit hati dengan cara menghadiri majlis ta'lim yang memberi pelajaran mengenai hikmah mati, cerita orang yang soleh, khabar baik at-targhib, dan ancaman at-tarhib. Semuanya dapat mengubah hati menjadi lembut. Itu stage yang pertama. Stage yang pertama, cara nak ubat hati ialah hadiri majlis ilmu, khususnya majlis-majlis yang mengingati kematian, cerita orang-orang yang soleh, motivasi, kan? Mendorong untuk beramal, memberikan penggurunan tentang neraka. InsyaAllah akan membuatkan hati menjadi lembut. Itu yang satu. Yang kedua, banyak ingat mati. Semua mati situ. Maknanya cara tazkiyah ni semua cara lembut hati ni, selain zikir, solat, ada zikir-zikir pun amal, ingat mati sebenarnya. Ingat mati cara paling baik. Okey. Yang kedua, ingat mati kerana ada satu cerita seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengadu hati dia telah keras. Lalu Aisyah menjawab, perbanyakkanlah mengingati mati, kerana perkara itu dapat membuat hatimu menjadi lembut. Wanita itu kemudian melaksanakan perintah Aisyah radhiyallahu anha sehingga hati dia menjadi lembut. Itu cara yang pertama tadi apa? Pergi majlis ta'lim, majlis ilmu, ingat mati, belajar tentang ilmu, kan? Itu sebab salah satu cara untuk hilangkan hasad, kata Imam Al-Ghazali, kan hasad ni, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulu narul hatab. Hasad ini dia memakan kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Maknanya kalau kita buat baik tapi hati itu ada hasad, tak guna baik itu. Kita hasad seorang kan, hasad kat dia, ada hasad. Buat amal tu, semayang, baca Quran, semua baik, tak guna amalan tu, sebab amalan tu dimakan oleh hasad tadi yang ada bersarang kat hati. Kata Nabi SAW. So kena jaga hasad tu, antara penyakit paling teruk. Kalau musuh dalam tasawuf, musuh dalam
jiwa ni hasad. Kecuali dua boleh hasad atau al-ghibtah, rasa cemburu. Pada siapa? Satu, pada orang yang baca Quran dia best, dia baca Quran sadaq, atau boleh hasad ataupun ghibtah, cemburu. Cemburu tu dengan kata lain, kan lebih baik kalau aku dapat baca Quran sama macam dia, ya Allah best ya. Kemudian dia baca Quran, dia belajar, tu tak apa. Yang kedua, pada orang kaya yang dermawan. Orang kaya dia dermawan. Dia kata, ya Allah bagusnya orang kaya ni, dahlah kaya bermurah pula, senang betul dia bagi harta, kan elok kalau dia dapat kaya macam tu. Tu tak apa. Tak apa. Tapi hasad yang lain habis. Tak boleh. Hasad melihat kejayaan orang, hasad melihat orang lain dapat harta, sampai rasa kejayaan tu nak dihapuskan daripada dia. Dapat harta buat dongki pula dengan harta orang tu, rosakkan harta orang tu. Maka hasad itu tidak dibenarkan. Kata Imam Ghazali, cara nak hapuskan hasad ni satu cara, iaitu dengan menuntut ilmu. Boleh hapus hasad. Pergi majlis ilmu banyak, dia akan menghapuskan hasad. Itu cara lah. Lepas tu yang ketiga, masuk isyak saya risau ni kan, kerana main tangkap-tangkap ni sekarang ni. Yang ketiga ialah melihat orang mati. Kata Imam Al-Qurtubi, yang cara yang ketiga ialah tengok orang mati. Melihat orang mati mulai sakaratul maut. Bila dapat berita ada orang nak meninggal dunia, tengok dia start daripada sakaratul maut sehingga jiwanya, nyawanya dicabut, serta membayangkan apa yang akan berlaku kepada dirinya sendiri setelah dia meninggal dunia. Itu cara yang ketiga. Pertama tadi, pergi majlis taklim yang ingat mati. Yang kedua, dia sendiri ingat mati. Yang ketiga, tengok orang mati. Yang ketiga, ya. Kemudian dia kata, kalau tiga-tiga cara ni tak boleh langsung. Apabila ketiga perkara tersebut tidak memberi perubahan kepada diri seseorang, maka yang terakhir punya alternatif, cara terakhir nak bersihkan, nak jadi jiwa lembut, dia kata menziarahi kubur, pergi kubur. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu menziarahi kubur, kerana perkara itu dapat menjadikan diri mengingati kematian dan kehidupan akhirat, serta menjadikan diri untuk hidup zuhud. Laisal khabaru kal muayanah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia, mendengar berita tidak sama dengan melihat secara langsung. Dengar ya orang mati tak sama dengan pergi sendiri tengok, tak sama. Menziarahi kubur ni adab kena tengok betul-betul kubur tu. Tengok betul ngadap, macam mana kita ngadap orang hidup. Itu kaedah pergi menghadap betul-betul. Lepas tu boleh tak berbicara? Boleh berbicara, cakap. Tapi jangan harap dia balik pula. Dia balik kan lagi kan. So dia cakap, jumpa mak tu rindu ke mak. Ibnu Qayyim sebut dalam kitab Ar-Ruh, ada waktu-waktu, saat-saat dia yang mana orang yang dalam kubur ini, sekiranya dia tidak diazab oleh Allah, tidak disibukkan dengan azab kubur, dia boleh tahu bila kita datang. Antaranya hari Jumaat dan awal hari Sabtu sebelum tengah hari. Sehingga kan dia kata roh ini boleh mendengar kicauan-kicauan burung. Ini roh-roh yang baik, yang tak disibukkan dengan azab kubur. Roh ni pula bila, panjang pula cerita ni kan, sekejap ni, tuan-tuan, seminit. Roh ni pula bila masuk dalam kubur, bila ada suatu roh lain yang mati, dia akan bertanya kepada roh yang lain, apa khabarnya si fulan bin si fulan. Dia tanya dulu, anak aku apa khabar, macam tu. Ini bagi roh-roh yang baik. Banyak riwayat-riwayat yang diceritakan dalam kitab lah yang berkaitan tentang roh. Jadi saya rasa cukup dululah sekadar tu pada malam ini, sedikit pengurusian pada tuan-tuan dan perempuan, bukan pada tuan-tuan dan perempuan semuanya, pada diri saya sendiri ya, untuk kita bermuhasabah dan ingat kematian. Apatah lagi bila ada musibah COVID-19 ni, lagilah rasa dokek mati tu kan, risau, takut, comel.
Ingat mati itu dapat melembutkan hati kita, dan semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.